Penutupan jalan di Selangor esok beri laluan kepada proses penamaan calon PRU DUN ke-15. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Beberapa jalan utama di Selangor akan ditutup sementara esok bagi memberi kelancaran pada hari penamaan calon PRU DUN ke-15. Polis Kontingen Selangor memaklumkan penutupan bermula pukul 7 pagi dan dijangka selesai pada tengah hari. Antaranya melibatkan jalan utama menuju ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu Gombak dan jalan utama menghala ke Majlis Perbadaran Selayang. Di Ampang Jaya pula penutupan melibatkan jalan Panai Ilmu menuju ke Dewan MPAJ Panai Indah dan sekitar Dewan Datuk Ahmad Rasali. Pengguna dinasihati merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif bagi mengelak kesesakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Penyampaian Watikah kepada calon bertanding bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Terengganu dan Kelantan. Beliau juga merangkap Presiden PKR turut menasihati calon Parti Keadilan Rakyat agar berkempen dalam suasana harmoni dan sihat. Seramai 6 calon PKR yang akan bertanding di DUN Kelantan dan 4 termasuk calon bertanding di Parlimen Kuala Terengganu pada pilihan raya kecil menerima watikah pencalonan. Hadir sama ke majlis tertutup itu Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad dan Presiden Parti Amanah Negara Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebanyak RM100,000 geran tambahan diperuntukkan kepada Persatuan Belia Gabungan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah bagi bertujuan untuk memperkasakan kemajuan belia dan belia wanis di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata, peluang pekerjaan lebih luas juga mampu ditawarkan jika kerajaan perpaduan dipilih untuk mentadbir. Ujarnya jabatan itu setelah mengambil kira peratusan tinggi melibatkan golongan tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Himpunan Lestari Generasi Unggul di Kompleks Sukan Ketengah Bandar Al-Muktafi Bilal Shah, Dungun, Terengganu. Pada program itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM149.3 juta bagi pelaksanaan 3 projek pembinaan jalan baharu, naik taraf jalan dan penggantian jambatan serta pembinaan sistem retikulasi bekalan air luar bandar. Calon N24 Jenerali Datuk Muhammad Khizri Abu Kasim yakin mampu memberi saingan sengit kepada penyandang yang juga merupakan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Sikh berkata meskipun dilihat sebagai misi mustahil, beliau optimis kejutan mampu dilakukan dengan kerjasama jentera PHBN sempena PRU DUN kali ini. Undi PH ni akan membantu calon Barisan Nasional yang mana bertanding di semua tempat untuk mencapai kemenangan. Walaupun saya di sini di DUN Jenerali ini kalau dicampur masih lagi jauh, tetapi dengan arus yang saya nampak kebelakangan ini, dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kerajaan buat dan pengumuman oleh kerajaan, imbuhan-imbuhan yang akan dapat faedah-faedahnya, saya nampak rakyat menerima baik apa yang telah dibuat oleh Perdana Menteri. Beliau turut meminta pengundi agar berfikiran rasional dan melihat situasi semasa terutama perkembangan ekonomi serta kestabilan politik di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau ditemui di Dewan UMNO di Sikh. Seramai 35,079 orang pemilih layak mengundi bagi kawasan N24 Jenerali. PRU DUN ke-15 menyaksikan pengundi muda antara faktor utama mempengaruhi pola pengundian di 6 negeri terlibat. Ini dipengaruhi dengan pertambahan jumlah pengundi berusia 18 tahun yang didaftarkan secara automatik mulai November 2022 hingga bulan ini, sekaligus menyungkarkan jangkaan semasa terhadap kecenderungan politik mereka yang berbeza berbanding pengundi sedia ada.
Pelaksanaan PRU15 menjadi bukti kemampuan pengundi muda menentukan wakil mereka di Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri meskipun tidak menjadi ahli kepada mana-mana parti politik. Penganalisis politik berpandangan golongan muda lebih dipengaruhi dengan sentimen isu semasa yang melengkapi pemahaman terhadap calon dan aspirasi parti. Dinamik ini secara tidak langsung bakal mempengaruhi keputusan PRU DUN ke-15 nanti. Kita tidak boleh sama sekali perlekehkan tahap kematangan golongan muda, tetapi mengambil kira kepentingan mereka, mengambil tahu kemahuan dan juga keperluan mereka mengikut keselesaan semasa, dan jika itu dapat dilakukan, sudah pasti sokongan akan diterjemahkan di dalam bentuk pengundian. Lebih 9.7 juta pemilih bakal menunaikan tanggungjawab mengundi pada PRU DUN ke-15 melibatkan Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan Kedah. Peratusan keluar mengundi yang tinggi amat diharapkan bagi mewujudkan kestabilan antara kerajaan negeri dan persekutuan untuk melaksanakan agenda pembangunan negara berangkumi aspek ekonomi dan sosial mendepani cabaran semasa. Tapi ada konsep kita boleh bersetuju dalam tidak bersetuju, kita bersetuju dalam bersetuju supaya amalan pendemokrasian ini akan terus dapat kita raikan pada masa akan datang. Ini juga memberikan satu kesan yang besar kepada apa saja yang mahu kita lakukan, kepada tadbir urus di peringkat pusat supaya dapat bersama dengan setiap negeri yang bakal mengadakan pilihan raya untuk membolehkan tidak ada yang dipinggirkan tetapi didampingi dan juga digalakkan untuk melakukan penggabungan. Pilihan Raya Umum DUN ke-15 amat penting kerana gabungan 6 negeri ini bakal melibatkan hampir separuh daripada populasi rakyat Malaysia iaitu kira-kira 46%, dan ini semestinya menjadi kayu ukur kepada keberkesanan kerajaan dan pembangkang dalam menguruskan isu-isu semasa. Ini termasuk isu berkaitan dengan kestabilan ekonomi, politik dan perpaduan rakyat. Syamimi Saripan, RTM. Meningkatkan kualiti hidup rakyat di Selangor, kerajaan negeri tidak berbahagi dalam menyediakan rumah berkualiti, selesa dan lengkap demi kesejahteraan rakyat. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Pangsapuri Idaman Cahaya fasa ketiga Projek Rumah Idaman MBI di Cahaya Alam. Projek Permodalan Negeri Selangor Berhad PNSB dengan kerjasama NGB Berhad. NGB ini menyediakan pilihan rumah mampu milik. 1,800 lebih. Dua blok pertama tadi ada 800. Itu dua blok pertama itu 800. Blok ketiga nanti 500 lebih. So all in kita ada 1,851 unit. Betul kan? 1,853 unit. 1853. Luas tanah adalah sebanyak 16.52 ekar. Projek Rumah Idaman MBI menyasarkan matlamat untuk membina 7,210 unit rumah mampu milik. Setiap unit dilengkapi penghawa dingin, peti sejuk, almari pakaian, kabinet dapur, televisyen dan pemanas air. Kriteria kelayakan warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan keutamaan diberi kepada mereka yang bekerja atau menetap di Selangor. Pembeli perlu berpendapatan isi rumah bawah RM10,000 sebulan dan tiada pemilikan hartanah terdahulu di Selangor. Kerajaan Negeri Pulau Pinang mempunyai perancangan rapi dalam proses memelihara dan memulihara kawasan tapak warisan dunia di Georgetown. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow berkata, sebagai salah satu negeri terpenting dalam sektor pelancongan, semua usaha ke arah memelihara dan memulihara bangunan dan artifak bersejarah di bandaraya itu kini berjalan lancar. Beliau berharap usaha tersebut menjadikan generasi akan datang lebih menghargai sejarah yang dipertahankan agar ia sentiasa segar di hati. Sememangnya kita merasakan peruntukan patut diberikan setiap tahun, tetapi 25 juta ini kita sudah ada senarai perkara yang ingin digunakan peruntukan ini.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan peruntukan program pemeliharaan tapak warisan dunia yang diiktiraf UNESCO kepada negeri Pulau Pinang dan Melaka. Program tersebut disempurnakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Ting Sing yang turut dihadiri Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Melaka dan Pulau Pinang pernah digabungkan pada tahun 1826 ketika membentuk Negeri-Negeri Selat. Pada 7 Julai 2008, Melaka dan Pulau Pinang disenaraikan secara bersama untuk mendapat pengiktirafan UNESCO sebagai tapak warisan dunia dengan mempamerkan testimoni kepada warisan kebudayaan dan tradisi Asia dengan pengaruh Eropah. Masyarakat pribumi perlu diiktiraf sebagai antara pihak yang memainkan peranan penting dalam usaha menyelamatkan spesies harimau Malaya yang semakin terancam. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Al-Syekh Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah kerjasama yang erat perlu dibentuk bersama dalam memperkasakan usaha pemeliharaan tersebut. Titah baginda ia kerana komuniti berkenaan lebih mengenali alam semula jadi dan hidupan liar sekaligus membantu usaha memperkasakan pemeliharaan berkenaan. Ladies and gentlemen, we must recognize the crucial role of communities living alongside the Malayan tiger. These communities are not only stakeholders, they are integral partners in conservation efforts. By recognizing their deep connection to the land and wildlife, we must foster stronger collaborations with them, empowering them to become champions of the Malayan tiger survival and as custodians and partners in biodiversity conservation efforts. Tambang baginda melindungi harimau Melaya bukan semata-mata spesies berkenaan, namun ia juga mengenai pemeliharaan habitat dan keseimbangan ekosistem semula jadi. Baginda bertitah demikian dalam ucapan baginda di persidangan First Pahang Tiger Summit di Hotel Zenith, Kuantan hari ini. Rohadi Esko Kerajaan Negeri Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Seri Johari Harun. Dalam pada itu, baginda bertitah Kerajaan Negeri Pahang terus komited menjaga kawasan perlindungan ini dengan usaha mewartakan kawasan seluas 134,183 hektar tanah rizab bagi harimau diraja Al-Sultan menjelang akhir 2028. Laluan Jalan Raja di Dataran Merdeka ditutup sementara kepada lalu lintas selama 7 hari bermula malam tadi. Penutupan ini bersempena sambutan majlis memperingati negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj Tonggak Perpaduan Negara. Menurut kenyataan Kementerian Komunikasi dan Digital, majlis tersebut merupakan antara pengisian sambutan Bulan Kebangsaan 2023. Susulan penutupan laluan tersebut, trafik dari arah Jalan Sultan Hishamuddin dilencongkan ke Lebuh Pasar Besar, manakala trafik dari Jalan Tuanku Abdul Rahman dilencongkan ke Jalan Tun Perak dan Jalan Kinabalu. Orang ramai dinasihati untuk rancang perjalanan sepanjang tempoh 28 Julai, 8 malam sehingga pukul 5 pagi Rabu 3 Ogos 2023. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Masih lagi dalam berita tengah malam, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menerima peruntukan sebanyak RM460.2 juta bagi program perumahan rakyat termiskin PPRT tahun ini. Peruntukan itu adalah bagi membangunkan 15,272 unit rumah PPRT di bawah kementerian itu.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata daripada jumlah itu sebanyak 244.4 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan baharu sebanyak 3,030 unit rumah, manakala sebanyak 12,240 rumah dibaik pulih membabitkan perbelanjaan sebanyak 215.8 juta ringgit. Bahagian prasarana, program ameniti sosial RM500,000 tambahan untuk Kelantan dan Terengganu. Untuk ke tengah, saya ucap tahniah kepada Menteri dan juga KSU dan pegawai kerana memastikan projek inisiatif tambahan, program peningkatan pendapatan, program perumahan rakyat termiskin, program latihan kemahiran dan kejaya yang tentunya akan memberi manfaat kepada anak-anak muda. Dalam pada itu, katanya peruntukan PPRT bagi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah adalah sebanyak 2.16 juta ringgit membabitkan 76 buah rumah, berangkumi 20 bina baharu iaitu 1.32 juta ringgit dan 56 rumah dibaik pulih sebanyak 840,000 ringgit. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Sentuhan Kasih Desa Terengganu di Kompleks Sukan Ketengah Bandar Al-Muktafi Bilasyah di Dungun, Terengganu. Turut hadir timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri KKDW Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Pengurusi Ketengah Datuk Seri Ahmad Sain. Tahun ini juga KKDW turut menerima peruntukan di bawah program peningkatan pendapatan PPP sebanyak 12 juta ringgit membabitkan bantuan program peningkatan pendapatan PPP individu dan PPP mentor-mentee. Seramai 84 individu dijangka menerima manfaat itu di Terengganu dengan sebanyak RM797,250 akan disalurkan kepada agensi pelaksana terdiri daripada Ketengah Veka Training and Consultancy FTC dan Giat Mara, manakala bantuan PPP diterima 30 peserta Ketengah berjumlah RM252,000. Pakej Rahmah Jalur Lebar tetap Alok bakal memanfaatkan golongan sasar seperti B40, veteran, OKU dan warga emas pada harga mampu milik. Mereka boleh menikmati pakej berkeluargaan 100 Mbps dengan data tanpa had pada harga RM69 sebulan untuk kontrak langganan 24 bulan. Digital Fahmi Fazil berkata, inisiatif itu merupakan usaha rintis membantu merapatkan jurang digital dalam kalangan masyarakat. InsyaAllah saya berhasrat untuk berbincang dengan pihak ALO dan pihak TNB sekali dengan SKMM untuk meneliti bagaimana mungkin pihak ALO boleh membantu menjadi salah satu daripada cara kita menyelesaikan masalah kesaling hubungan connectivity bagi 3% kawasan berpenduduk yang terakhir yang pada waktu ini tidak ada connectivity, ya, tidak ada liputan, tidak ada internet. Beliau ditemui pada majlis pelancaran pakej Rahmah Jalur Lebar tetap ALO di Ibu Negara. Jelasnya, penjenamaan semula pakej perpaduan kepada pakej Rahmah dibuat bagi memperingati inisiatif yang dilaksanakan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub semasa menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Pakej ni dia hebat untuk student, untuk pekerja yang online business kat dalam rumah kerja, work from home. Memang untuk baguslah untuk mereka. Sebab internet pun laju and then murah juga. Bagi saya berbaloi lah sebab dia murah kan. Lagipun 100 Mbps tu berbaloi lah dengan harga dia lah. Guna untuk kerja. Sekarang kan semua pakai internet kan. So senang lah. Pakej yang dikeluarkan ni dia mampu milik untuk orang yang tak ada rangkaian internet kat rumah. Jadi harga yang diberikan ni sangat rendah. Jadi siapa yang tak ada internet tu boleh buat langganan lah. 2 juta rakyat telah menerima manfaat daripada program Jualan Rahmah sejak dilancar Jun lalu. Sepanjang tempoh itu, sebanyak RM50 juta nilai jualan direkodkan.
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh berkata, angka itu dapat dicapai dengan kerjasama erat daripada rakan strategik iaitu pemain industri yang memberikan potongan harga ke atas barangan jualan. Alhamdulillah, rakyat Malaysia telah dalam lebih kurang 2 juta rakyat Malaysia telah mendapat manfaat daripada jualan rahmah dalam tiga bentuk itu dengan diskaun sehingga 30%. Penganjuran jualan rahmah memberi kesan positif kepada rakyat dan membolehkan mereka menikmati subsidi kerajaan dan meringankan kos sara hidup. Kandungan produk minuman kesihatan jenama Seahawk akan dikaji kerana dikuatiri mempunyai unsur-unsur yang tidak baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pihaknya telah meminta kerjasama Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang UMP untuk membantu dalam kajian tersebut. Beliau juga menyeru orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan kumpulan ajaran sesat tersebut agar tampil dan membuat laporan kepada pihak berkuasa supaya ia dapat dibenteras segera. Dalam masa yang sama juga, pagi tadi saya sempat bercakap dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin daripada Universiti Malaysia Pahang. Saya minta bantuan dia sebab kita sekarang ni ada isu berkaitan dengan minuman Seahawk tadi tu. Kita bimbang, takut wallahualam kemungkinan air tadi tu ada mempengaruhi. Jadi saya telah minta bantuan Profesor Madya Dr. Mahyudin sebab dia ada menulis PhD dia dalam bidang sihir. Jadi kita nak tengok sejauh mana kajian dia nanti. Beliau ditemui setelah melancarkan produk baharu simpanan selamat Al-Salim Ar-Rahno Yapim di Ibu Negara. Seahawk atau singkatan kepada Society of Islamic Holism Universal Linkage Knowledge pada mulanya dipercayai beroperasi sebagai perniagaan air minuman yang dicampur madu oleh pengasasnya dan dijual pada harga RM70 sekotak. Malah ia juga dipromosikan sebagai penawar COVID-19 pada 2021 sehingga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengeluarkan kenyataan amaran terhadap produk berkenaan. Minggu lalu media melaporkan status terkini kilang air Seahawk yang berada di Johor, Selangor dan Indonesia sudah ditutup selepas sejahala mereka ditarik semula kerana tidak mematuhi piawaian ditetapkan pada 3 Jun 2021. Aplikasi kewangan terbaru lulus diperkenal bagi memudah cara urusan permohonan pembiayaan kewangan. Bakal dilancarkan sebenarnya November depan, aplikasi tersebut membolehkan pengguna mendapatkan akses pembiayaan daripada 26 bank termasuk bank digital selain koperasi, kredit serta syarikat pinjaman lain. Aplikasi tersebut menyasarkan nilai transaksi pinjaman diluluskan berjumlah RM10 juta untuk tahun pertama operasinya. Setiap kali pengguna ingin menyemak kelayakan, akan ada charge. Dan charge tersebut adalah mereka akan mendapat laporan kredit mereka dan mereka akan mendapat laporan kelayakan pinjaman mereka. Setiap pemeriksaan bagi kelulusan pinjaman akan dikenakan cas sebanyak RM21 dan boleh diguna pakai selama 3 bulan. Anda mungkin salah seorang pengundi PRU Dun Nogoi 9 ke 5 boleh? Jangan lupa semak tompek dan saluran mengundi anda doket My SPR Semak. Orang-orang Negeri Sembilan, jangan lupa tanggungjawab kita. Ingat, satu undian boleh mengubah masa depan kita. Yang sahih di RTM. Perkembangan berita sukan, status pengajuan letua di Langkawi LTDL 2023 pada September ini menjadi tanda tanya. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, perkara tersebut akan dibincangkan oleh Majlis Sukan Negara MSN, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM dan Kesatuan Berbasikal Dunia UCI dalam masa terdekat. Jelas beliau isu ini bukanlah satu perkara baharu dan percaya MSN mampu menyelesaikan masalah berkenaan.
LTDL, MSN sedang berbincang dengan Persatuan Sukan Kebangsaan lah, okey. Dan I think Datuk Ahmad juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan bincang dengan Badan Antarabangsa untuk tengok bagaimana mereka akan selesaikan isu ini. Kita tunggu dalam beberapa hari ini untuk dapatkan maklumat daripada mereka lah. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan peranan akhir hoki bawah 12 tahun di klub di Raja Selangor, Bukit Kiara hari ini. Terdahulu LTDL 2023 telah dikeluarkan daripada kalender UCI. Ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap status penganjuran kejohanan berbasikal itu. Sebelum ini, Presiden PKBN Datuk Abu Samad Wahab pernah menyatakan kebimbangannya mengenai nasib LTDL. Ia berikutan isu bayaran tertunggak oleh pihak penganjur sebelum ini yang didakwa masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, penganjur Human Voyage dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan sepanjang LTDL sebelum ini tiada isu langsung berkaitan dengan hutang terhadap mana-mana kontraktor maupun pasukan. Malah hadiah wang kemenangan juga telah dibayar kepada pasukan. Susulan prestasi hamba skuad badminton remaja baru-baru ini, pengarah kejurutian persoalan remaja Akademi Badminton Malaysia Datuk Mizbun Siddiq dan Persatuan Badminton Malaysia BAM bersetuju secara bersama untuk berpisah. Menurut Timbalan Presiden BAM Datuk V. Subramaniam, keputusan itu dibuat oleh Kejawatankuasa Khas yang diketuai beliau susulan prestasi hamba skuad remaja pada Kejohanan Remaja Asia yang berlangsung di Yogyakarta, Indonesia. We had lengthy discussion with all the stakeholders. So upon discussion, we have come to a decision that things has to change for betterment probably, you know. So Datuk Mizbun also understands that, and we also understand that. So we thought it's only fair that we look into a new path, and Datuk Mizbun has done his best. Mizbun yang mintai semula BAM untuk kali kedua pada 2017 sepatutnya mempunyai kontrak dengan Badan Induk Badminton Negara itu sehingga akhir tahun ini. Perenang kebangsaan Brian Leong memperbaharui rekod kebangsaan miliknya menerusi acara 100 meter kuat kupu-kupu pada Kejohanan Akuatik Dunia hari ini. Atlet berusia 20 tahun itu beraksi cemerlang dengan catatan 52.96 saat dalam salingan di Fukuoka, Jepun untuk meleburkan rekodnya sendiri buat kali kedua tahun ini. Pada Mei lalu, Brian melakar 53.02 saat pada perlumbaan antarabangsa AP London 2023 sekaligus mengatasi rekod lamanya 53.32 saat yang dicatatkan pada Sukan Malaysia tahun lepas. Bagaimanapun, catatan rekod baharu di Fukuoka itu gagal menempatkan beliau ke separuh akhir setelah hanya 16 peserta teratas daripada 74 perenang dalam saingan itu mara ke pusingan seterusnya. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Tekad perpaduan penuhi harapan. Salam Mesir Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.